Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke forum agama bicara agama kita pada malam ini, bersiaran secara langsung di Masjid Bandar Bukit Puchong atau Bukit kita malam ini. Bersiaran secara langsung kita di Masjid Bandar Bukit Puchong. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Pada malam ini kita akan bincangkan satu tajuk yang sekarang ini kita dah lalui. Kita sudah masuk tahun Hijrah 1436 Hijrah, dan pada malam ini juga kita akan membicarakan topik hijrah. Hijrah dan pengorbanan, ke manakah kita? Tuan-tuan dari mata Allah sekalian, tajuk pada malam ini hijrah dan pengorbanan, ke manakah kita? Bukan maksud suruh kita pergi mana, tetapi ke manakah kita di situ, bermaksud apa penghayatan kita, apa pengajaran kita boleh ambil dari peristiwa hijrah, terutamanya peristiwa hijrah yang sudah berlaku, yang sudah beratus tahun dahulu, daripada kisah Nabi Muhammad SAW yang sudah kita maklumi, hijrah daripada Makkah Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan bagi membicarakan tajuk forum pada malam ini, kita datangkan dua panel khas yang tidak asing lagi. Sebelah kiri saya perkenalkan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Farizal Fadhi sebagai eksekutif dakwah di Lembaga Zakat Selangor, kerjanya berdakwah saja. Sampai lah ni pun memang berdakwah kerja. Dan kemudian panel sebelah kanan saya ini memang tidak asing, selalu tonton, puan-puan lihat di kaca TV, macam-macam TV semua dah ada. Cuma TV baru lagi tak tahu, saya akan datang mungkin juga ada. TV 3 dah ada, TV 9 dah ada, TV Hijrah ada. Kebetulan malam ni tadi Hijrah dah. TV Hijrah ada, macam-macam TV dah ada. Malam ni tuan-tuan perempuan lihat secara live di hadapan tuan-tuan pada malam ini. Masuk kakak TV juga, TV di Masjid Bandar Bukit Puchong. Jadi Ustazah Isfadiah Ahmad Dasuki, betul sebut nama saya. Ustazah Isfadiah Ahmad Dasuki bersama suaminya di belakang saya, Ustaz Muhyiddin. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah dua panel yang akan membicarakan tajuk pada malam ini. Kita nak lihat, kita nak tinjau apakah hijrah yang sudah berlaku, kita sambut setiap tahun itu, memberi peringatan kepada kita, memberi iktibar kepada kita, apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang sudah berlaku pada zaman dahulu yang boleh kita bawa ke zaman ini. Jadi saya nak teruskan saja kepada panel kita yang pertama, Ustaz Farizal. Kita sudah masuk ke hijrah yang baru tahun ini. Peristiwa hijrah yang dahulu sudah kita tahu, setiap tahun itulah ceritanya. Setiap tahun bila masuk hijrah, itulah ceritanya. Kita dah tahu dah Nabi cerita hijrah daripada Makkah ke Madinah, apa yang berlaku di Makkah, apa yang berlaku di Madinah selepas itu. Cuma Ustaz, kita nak tahu apa pentingnya peristiwa hijrah tersebut dahulu yang boleh membawa ke zaman sekarang ni. Kenapa pentingnya peristiwa ini? Apa yang Allah SWT nak tunjukkan kepada kita sebagai umat pada hari ini? Peristiwa hijrah dahulu yang boleh kita ingat, kita hayati sampai sekarang ni. Kenapa penting untuk kita? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil
الأرض مراغما كثيرا واسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Dan siapa yang hijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia kemudian dia mati, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masih pada saudara pengurusi majlis, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga rakan panelis secara istifadiyah. Pertama-tamanya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah sekali lagi mengizinkan untuk kita meneruskan kehidupan kita pada tahun yang baru 1436 Hijrah. Ini bermakna kita semakin tua. Tuan-tuan, ada mengaku makin muda. Bermakna kita semakin tua. Kubur semakin hampir dengan kita, rumah semakin meninggalkan kita. Maka sahabat tahun kita menyambut Ma'al Hijrah, didendangkan, dinyanyikan satu Muharram, detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah, permulaan Nabi dan umat Islam dan penghijrahan. Perjalanan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Bahasa kita sambung lah. Sambung sendiri. Biasa dah apa kan? Lagu yang dinyanyikan, seni kandangnya cukup indah. Dan kalau kita benar-benar menghayati seni kandang lagu itu, maka ia memberikan suatu pengajaran kepada kita tentang perik jerihnya dakwah Nabi SAW dan sumbangan yang besar yang dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi SAW dan semangat jihad mereka, maka kita dapat lihat pada hari ini kita dapat mengecapi nikmat yang besar, yang terbesar ialah nikmat iman dan Islam. Kalaulah para sahabat tidak ada kesungguhan, tidak ada semangat jihad untuk mengembangkan dakwah Islam, cukuplah Islam ni untuk kita-kita je, syurga cukuplah untuk kita-kita satu keluarga ni selamat dah, tak apalah yang lain tu. Kalau tak ada semangat dakwah dan jihad, maka mungkin kita pada hari ini kita tidak berada di masjid yang indah itu. Mungkin kita berada di tempat lain. Kan? Mungkin kita tak sambutlah Muharram, Mahal Hijrah. Mungkin kita sambut lain kan. Boleh kita sambut kan. Pagi bukan orang. Tapi alhamdulillah tuan-tuan Allah, dengan semangat jihad, pengorbanan, hijrah dan pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat dan juga Nabi dan juga sahabat, maka kita dapat nikmat iman dan Islam. Sebab itu tuan-tuan Allah, peristiwa hijrah yang berlaku, yang kita saksikan dan kita sahabat tahun kita dengar, sewajarnya bukan hanya menjadi sekadar halwa telinga kita sahaja, bukan sekadar hanya menjadi satu kisah-kisah silam sebagai untuk nak menarik perhatian kita sahaja. Tapi sebenarnya sirah Nabi SAW termasuklah peristiwa hijrah, ia punya suatu maksud yang besar, yang tujuannya semata-mata untuk kita nak mengambil isi dan pengajaran di sebalik kisah-kisah tersebut. Macam cerita dua orang penyelam. Seorang penyelam, tuan-tuan, dia masuk laut, dia tengok cantik batu karang, ikan nemo, paus, jeruk.
dah tengok cantik semua pemandangan yang laut, kemudian dia, orang Jawa kata jumbul kan, jumbul kan, keluar daripada laut tu dia cerita ke orang kat darat, tadi aku kat darat aku nampak ni lah cantik pertukaran ikan, waluan dan sebagainya. Kan, itu penyelam yang pertama. Penyelam yang kedua tuan, dia masuk laut, dia menyelam, dia nampak batu karang, dia ambil kan, masuk dalam karung sikit. Dia nampak ikan cantik, dia tangkap, masuk sikit. Ataupun sekarang zaman sekarang ni orang main selfie, kan, dalam laut. Kalau dia selfie lah kan, dia ambil gambar sebagainya. Bila keluar daripada laut, dia cerita dalam tu ada batu karang indah ni, itu gambar ni yang bedanya. Datang dua penyelam, agak-agak mana yang kita bermanfaat bila dia cerita tentang apa yang berada dalam dasar laut. Saya terjawablah. Yang kedua lah kan, mesti yang kedua sebab dia cerita, di samping dia cerita, dia tunjukkan bukti. Macam itu juga dalam peristiwa sirah Nabi dan juga hijrah Nabi SAW khususnya. Yang kita nak ambil pengajaran, yang kita nak ambil daripada sirah Nabi ini ialah pengajaran-pengajaran yang menjadi panduan dalam hidup kita. Sebab itu Syahid Syekh Ramadan Al-Buti, pengarang fiqh sirah yang terkenal, dia menguraikan ada beberapa perkara penting yang nak menunjukkan bahawa pengajian sirah Nabi SAW berbeza dengan sirah-sirah yang lain, khususnya dalam peristiwa hijrah contohnya, dan juga sirah-sirah yang Nabi yang lain. Ia dinukilkan, dihasilkan oleh para ulama yang telah membuat kajian, membuat penyelidikan, diambil daripada sumber-sumber yang adil, yang amanah, dan dia merujuk kepada Al-Quran. Maka dapatlah kita satu kisah yang sebenarnya yang merupakan kisah-kisah yang benar, berbeza dengan beberapa nukilan sejarah-sejarah yang tercatat. Dan kalau kita baca sejarah contohnya Tok Janggut, dalam sejarah Tok Janggut, antara kalau kita baca sejarah anak-anak kita di tempat lima tu, apakah punca penentangan Tok Janggut? Puncanya ialah kerana Tok Janggut tak puas hati sebab tak dapat mengutip cukai. Tuan-tuan, betul ke betul? Kalau baca sejarah anak-anak kita, Tok Janggut dia menentang British sebab katanya tak puas hati dengan cukai. Itu sejarah yang tercatat. Tuan-tuan kena cek baliklah. Kan? Hakikatnya sebenarnya Tok Janggut, pemahaman dan sebagainya itu berjuang menentang penjajah kerana semangat jihad Islam. Itu yang tak catat dalam tapi sirah Nabi tidak begitu. Sirah Nabi ditulis, dihasilkan daripada karangan ulama-ulama yang adil, ulama-ulama yang jujur, dan kita dapat lihat kisah-kisahnya merujuk kepada apa yang berlaku dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka sebagai mukadimah pada malam ini, pengajaran ataupun apa yang kita kena ambil, saban tahun kita dengar cerita hijrah, sampai kalau saya nak cerita pun tuan-tuan lebih tahu lah, saya dah hafal dah peristiwa hijrah. Tapi yang paling penting tuan-tuan, yang kita kena ambil dalam peristiwa hijrah ini ialah mutiara-mutiara berharga yang kita nak amalkan dalam kehidupan kita, yang kita nak amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam peristiwa hijrah contohnya, Nabi menunjukkan pada kita pentingnya strategi dan perancangan. Maka dalam hidup kita sebagai seorang Muslim, seorang yang mukmin, kita pun kena ada hidup secara berperancangan. Itu kalau dalam konteks individu Muslim. Dan sebagai jawatan bangsa masjid, nak melaksanakan kerja dakwah, kena ada strategi dan perancangan. Lebih-lebih lagi lah masjid ada bukit ni, cabaran hebat. Orang nak pergi masjid, dia punya alasan kukuhnya ada. Alasan kukuhnya masjid ni tinggi sangat. Itu
setengah orang yang payah nak pergi masjid, tapi mungkin bukan Korea ni lah, bukan di sekolah bagus. Masjid lain pun tak suka selatan itu, kan? Itu cabaran. Kena ada satu lagi-lagi contohnya nak menarik anak-anak muda kita ke masjid. Anak-anak muda kita nak ke masjid ni tuan-tuan, kita kena merancang cara bersungguh-sungguh. Dah buat promosi, dah pasang banner, dah pasang batik, masuk Facebook, masuk blog lagi. Macam-macam buat poster, buat flyers, buat brochure. Jom datang ke masjid. Contohnya kan, kempen datang ke masjid. Dah panggil lah ustazah selebriti. Panggil Ustaz Ton, Ustaz Azhar itu, panggil Ustaz Zaid Muhammad kan. Lagi dari situ-situ insyaAllah. Panggillah Ustazah Ismadia, Ustazah Yat Hamzah, Ustazah Hadiza, sebagainya lah. Pun tak ramai juga nak datang. Tak apa itu Ustaz itu. Yang penting kita merancang. Sebab tuan-tuan, benda-benda baik ni biasalah, kan? Memang tak ramai orang yang berminat. Tapi kalau benda maksiat, tuan-tuan tak payah promosi pun ramai penuh. Kan? JDT lawan Mahak penuh stadium. Jadi saya balik ke Bangi, insyaAllah jam 7 sampai rumah, kan? Yang tak sampai rumah jam belum sangat. Itu contoh, kan? Program-program maksiat kadang-kadang yang lain tak payah promosi pun penuh, kan? Yang lain-lain tu saja-saja je, kan? Untuk profes dan sebagainya itu gimmick-gimmick dia, kan? Tapi nak cerita dia dalam kita usaha dakwah kita, contohnya dalam konteks masjid, kita kena ada strategi dakwah. Itu contoh dalam hijrah Nabi SAW. Dan banyak lagi lah, tuan-tuan, banyak lagi pengajaran-pengajaran kita nak ambil sebagai panduan hidup kita. Jangan sekadar dengar je. Kumpul 2-3 orang dalam masjid ni, buka sirah cerita hijrah, bacakan tentang buka dalam sirah Ramadan Al-Muti tu, Syekh Said Ramadan Al-Muti, Syekh Said Ramadan Al-Muti tu buka, baca dan minta kamu, aku mengajar pendapat kamu dapat banyak. Yang pentingnya kita kena jadikan ia panduan dalam. Jadi itulah tuan-tuan sebagai mukadimah soalan yang pertama, pentingnya peristiwa hijrah ini dalam kehidupan kita, kerana inilah permulaan. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi, peristiwa hijrah inilah sebagai pencetus kepada ketamadunan Islam selepas itu. Sebab Nabi berhijrah ke Madinah, kita lihat perkembangan Islam, kekuatannya, semangatnya, jihadnya, dakwahnya semakin berkembang selepas terbentuknya sebuah negara Islam Madinah. Terima kasih kepada Ustaz Farizal di atas mukadimah yang begitu panjang tetapi jelas untuk kita memahaminya. Sebenarnya tuan-tuan, hari ini kita sudah berhijrah. Bukan kita tunggu waktu tahun hijrah itu datang. Dan pada hari ini sebenarnya kita sudah ada hijrah. Hijrah kita daripada rumah datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah kita sebenarnya tuan-tuan, hijrah yang baik sebenarnya pada malam ini. Hijrah rumah datang ke rumah Allah, kadang-kadang halangan-halangan itu ada. Tetapi kerana kuatnya keimanan kita, aku nak pergi masjid, nak dapat ilmu, itu hijrah paling besar kita pada malam ini kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak beri kepada Ustazah Isfadiyah. Kalau kita lihat yang sebenarnya saya ulang seperti tadi Ustazah, kita sudah maklum tentang peristiwa hijrah yang berlaku sama Rasulullah ni. Itulah yang kita ulang, itulah kita cerita. Kalau datang ceramah ni, mukadimahnya ceritanya itunya dulu. Kalau datang ceramah ni pula, inilah ceritanya memang sama. Itu sama. Memang tercatat dalam sejarah tentang rentetan peristiwa hijrah itu berlaku daripada Makkah sampai Madinah. Soalnya, kalau kita lihat, kalau kita flashback baik-baik kali tentang peristiwa hijrah ini, bagaimana Rasulullah daripada Makkah berkorban membawa satu misi, membawa ke Madinah, di mana kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berjaya menyepadukan, iaitu adanya puak Muhajirin, adanya puak Ansar yang bertemu di situ di Madinah. Ada puak Ansar sebagai orang penolong kepada kaum Muhajirin ini yang sudah dilanda dengan masalah besar di Makkah waktu itu, didesak waktu itu, dikhianati waktu itu, diseksa waktu itu. Bawa ke Madinah, ada orang menolongnya. Kita lihat di situ adanya bentuk pertolongan kaum Islam waktu itu. Ada bentuk
penghijrahan yang berlaku yang membawa kepada menjadi Islam itu kuat, itu hebat waktu itu sehingga ke Madinah. Jadi soalannya Ustazah, bagaimana peristiwa hijrah ini, bagaimana perpaduan yang berlaku di Madinah itu, pertemuan dua kaum Muhajirin Ansar ini yang membawa satu kekuatan pada Islam waktu itu, yang mana ianya memberi petunjuk kepada kita hari ini, memberi perubahan kita pada hari ini, yang menjadikan hijrah zaman Rasulullah itu boleh kita bawa pada hari ini menjadi satu hijrah perubahan dalam hidup kita sekarang. Jelas saya? Macam soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Syafizan yang dihormati selaku pengerusi majlis pada malam ini, Ustaz Farizan, terima kasih kerana sudi menjadi panelis panelis pada malam ini. Seterusnya barisan saf kepimpinan Masjid Bandar Bukit Puchong. Jadi ahlan wa sahlan kepada semua ahli keluarga ataupun jemaah masjid dan juga yang datang daripada sekitarnya. Baik, tuan-tuan dan puan yang kasih, apabila saya berhijrah, sebelum menjawab soalan Ustaz Syahafizan, ada beberapa perkara yang perlu kita ingat dan kita perlu kongsikan dengan anak-anak kita dan juga keluarga kita. Nombor satu, bila sebut tahun baru, kita akan sambut biasanya 1 Muharram lah, betul kan? Ya, okey. Jadi memang betul. Jadi setiap tahun baru dia berkaitan dengan awal tahun itu kita sambut atau kita bersama-sama mengingati. Tapi jangan lupa kita ingatkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, 1 Muharram bukanlah tarikh hijrah. Bukan tarikh hijrah. Tapi kenapa orang sentiasa mengaitkan 1 Muharram itu dengan hijrah? Kenapa 1 Muharram itu jadi hijrah? Itu soalan yang pertama. Tapi bagi saya terangkan dulu bila hijrah Nabi. Hijrah Nabi berlaku pada 28 Safar. Bertolak daripada rumah, meninggalkan rumah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi kemudiannya ada beberapa tempoh yang mengambil beberapa perjalanan sehingga kemudiannya Nabi Muhammad sampai di negara Madinah pada tarikh 12 Rabiul Awal. Jadi tak ada kena-mengena pun dengan Muharram. Itu yang pertama. Walau bagaimanapun semasa pemerintahan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar itu jenis sangat-sangat organize, ya. Dia pengurus yang baik, dan malah nak kata hebatnya pengurusan baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Umar ni, baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, kalau ada Nabi selepas aku sudah tentulah Umar Nabi itu ataupun calon tersebut. Jadi nak ceritanya Sayyidina Umar ini daripada sudut pengurusan dia dalam pandangan yang agak jauh dan juga ketegasannya yang tinggi, sehingga kan jalan ataupun track-track yang dilalui oleh Sayyidina Umar ini tidak berani dilalui oleh para syaitan dan jin. Dan ceritanya betapa kuat dan kukuh teguh prinsip Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni dengan pengurusan yang baik, dia nak fikirkan bahawa mesti orang-orang Islam perlu ada kalender di sendiri, ya? Dan kalender itu tidak ada kena-mengena dengan Arab Jahiliyah. Kalau dulu tahun dia orang adalah bersempena dengan peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Sebagai contoh, tahun gajah. Jadi ada peristiwa gajah yang datang melanda, melanggar, nak meruntuhkan Kaabah dan sebagainya. Itu juga tahun kesedihan, di mana Nabi Muhammad SAW sangat bersedih atas kematian 2 insan yang benar-benar disayangi dan benar-benar menyokongnya, ya. Jadi nak ceritanya, Sayyidina Umar memilih tarikh ataupun tahun di mana tahun berlakunya hijrah. Jadi tahun yang berlakunya hijrah waktu Sayyidina Umar menjadi khalifah, Nabi Muhammad sudah wafat, dan tarikh hijrah ataupun tahun hijrah daripada date hijrah itu sehinggalah tahun Umar memerintah sudah 17 tahun. Jadi sudah 17 tahun hijrah. Jadi kemudian Sayyidina Umar kata, peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang cukup bermakna. Walaupun dia berlaku pada bulan Rabiul Awal, tapi tahun permulaan kalender Islam dikira daripada tahun mulanya hijrah baginda Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah, tahun dia jadi tahun 1. Jadi dikira sampai Sayyidina Umar,
baru dapat 17 tahun. Dikira sampai ke 3 dapat 1436. Kira sampai ke kita ni, zaman kita. Jadi rupa-rupanya 1436 tahun itu bukanlah umur Islam. Dia umur hijrah sahaja. Jadi maksudnya umur Islam lagi panjang. Jadi lagi kena campur lagi lah 13. Kenapa 13? Sebab Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah. Kalau macam tu 1436 campur 13 berapa ya? 49 ya? Jadi itu adalah umur turunnya wahyu dengan kata lain lah. Tapi Sayyidina Umar tidak mengambil atau peristiwa turunnya wahyu iaitu Iqra di Gua Hira itu sebagai tahun pertama. Dan antara persoalan yang diambil, kenapakah Sayyidina Umar mengambil tahun hijrah ini permulaan tahun bagi kalender Islam? Ya, jadi antaranya inilah yang dibincangkan. Jadi Ustaz Faizal dah bincangkan sedikit ya. Jadi sebab itu kita ambil hijrah. Jadi janganlah terkejut kalau orang kata kita ni satu Muharram apa ni nak sama-sama tahun hijrah. Hijrah Nabi bukan Muharram. Kita pun dah melatah-latah dah. Kita pun dah mula dah jadi macam tak senang duduk. Kita pun kata kita ni dah salah jalan sesat dah ni. Tak ada, jangan risau. Sebab contoh yang paling mudah kita pun sekarang ni ambil umur anak ikut tahun. Contohnya anak kita lahir bulan berapa ni? Lahir bulan berapa? Bulan 11. Hari ni ke tarikh lahir? Tak, lambat lagi. Sama dengan suami yang cilis pun lahir bulan 11 juga. Umur dia berapa tahun? 18. 15. Jadi bulan 11 ni umur berapa tahun? 16. Okay. Kalau ikut tahun dia dah 16 tahun. Tingkatan 4 kan? Tingkatan 4. Tetapi sebab bulan 11 ni belum masuk lagi, tahun dia sudah masuk. Jadi kita pukul rata tingkatan 4. Tak ada pula tingkatan 3 kan? Tingkatan 4. Jadi dia ikut tahun tersebut. So itu peringatan saya yang pertama ataupun perkongsian saya yang pertama. Jadi jangan risau kalau orang kata apa ni sibuk sangat cerita pasal hijrah tu. Ada dia punya hikmah di sebaliknya ya. Walaupun hijrah itu berlaku pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, sama tarikh dia dengan tarikh kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Baik. Apabila kita membicarakan tentang hijrah, kemudian Rasulullah SAW telah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar ya, para muslimin yang dikasihi, dan kita nak hayati macam mana kita boleh ambil semangat tersebut ataupun semangat hijrah ini. Nampak gaya macam Ustaz Syafizan orang rela berkorban Ustaz berkorban, pengorbanan dia Masya Allah cukup tinggi. Dia bersedia untuk dipersaudarakan, tak kenal ni, tapi bersedia untuk dipersaudarakan, panggil Muhajirin, panggil Ansar, dan dia yang membantu Ansar ni pula Masya Allah boleh share rumah, boleh pula ceraikan isteri untuk, sehingga ke tahap itulah dia offer lagi kan, kongsi harta dan sebagainya. Kita agak jiran sebelah boleh kongsi account ke? Maaf lah kan, kita kena dengan pasangan sendiri pun sikit gaji nehi, kita dengan pasangan sendiri kan, nehi dia membagi dan dia tengok kan, dia nampak lah senyap dia nampak bonus pun buat bodoh macam tu lah kan. Ini dengan suami sendiri ni, dengan pasangan sendiri. Tapi Nabi Muhammad SAW mampu untuk membina kekuasaan ataupun kekuatan bantuan ataupun dalam bentuk erti kata lain wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kerjasama yang cukup kukuh sehingga mereka menganggapkan sesama mereka ini adalah saudara. Muslimin yang dikasihi, sebenarnya dalam kehidupan kita ini yang paling penting adalah pembentukan pemikiran kita. Macam mana kita nak berfikir dengan cara yang baik, dan pemikiran yang baik ini adalah didukung oleh akidah yang kuat. Jadi kalau ada akidah yang jelas, kita akan memandang sahabat-sahabat kita yang sama akidahnya sebagai saudara sendiri. Dan memang hakikatnya semua daripada kita ni, you and me, tiba-tiba minta maaf lah tu bahasa kampung, you and me, we are one big family. Kita satu keluarga yang cukup besar, dan semangat kekeluargaan ini dia merentasi keturunan, merentasi warna kulit, merentasi agama dan sebagainya. Dan pemikiran yang inilah yang telah dibina oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi, saudara-saudari yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW,
wasallam. Pemikiran ini biasa sangat kita dengar dalam kuliah di radio, dekat TV ke, kan kita baca buku ke, kuliah-kuliah motivasi ke. Masing-masing menceritakan pemikiran yang positif dia akan melahirkan tindakan yang positif. Persoalan dia, macam mana kita nak berfikir secara positif. Macam mana para sahabat yang mempunyai kesaksian belief, iman dan kepercayaan yang cukup positif. Malah sebagai contoh Abdurrahman Ibn Auf. Abdurrahman Ibn Auf ini merupakan saudagar kaya di Mekah. Apabila dia berpindah ke Madinah, dia kosong sebab harta dia semua ditahan oleh orang kafir Quraisy. Pergi ke Madinah dengan tangan kosong. Dia telah dipersaudarakan dengan seorang sahabat daripada Ansar, dan sahabat dia ni nak bagi separuh daripada hartanya kepada Abdurrahman Ibn Auf. Tapi Abdurrahman Ibn Auf menolak. Apa yang Abdurrahman bin Auf nak cuma satu saja, tunjukkan dia pasar Madinah. Jadi Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar Madinah. Dia duduk di situ, tuan-tuan perempuan, lebih kurang dalam beberapa hari atau seminggu. Dia tengok nature ataupun budaya serta personality membeli dan menjual di pasar Madinah. Jadi satu sistem Dan kemudiannya daripada situ survey ataupun kajian Abdurrahman bin Auf, dia balik semula, dia menguruskan perniagaan dia yang baru, dan Masya Allah, unta dia daripada Madinah sehingga keluar daripada jajahan negeri Madinah cukup banyak. Dia menjadi saudagar kembali. Maksudnya dia jadi saudagar, dia muflis jatuh, kemudian dia naik balik. Sekali lagi, dia adalah kerana pemikiran. Jadi cara kita berfikir, sebab itu kalau saya boleh quote Ustaz Farizan sebut nikmat Islam tadi, kita telah dikurniakan oleh Allah dengan nikmat Islam, nikmat iman. Islam ni dia membantu kita untuk berfikir, membantu kita untuk berfikir secara positif. Jumpa je dengan orang, apa perlu kita buat? Bagi salam. Jumpa je orang, apa kita buat? Senyum. Kalau kita masak bubur durian lebih, apa kita buat? Sedekah dekat atau bagi hadiah dekat orang sebelah. Dapat duit, dapat apa orang kata tu, pendapatan bulanan, apa kita buat? 2.5% zakat. Jadi setiap satu bendanya, Masya Allah, Allah letakkan di situ satu sistem nilai di mana kita akan ada sentiasa peluang untuk berhubung dengan manusia. Dan bila nak berhubung dengan manusia, perlu ada pemikiran yang positif. Sebab pasal pemikiran yang positif, masa saya mengajar anak-anak murid saya, biasalah dia ada anak yang rajin, ada anak murid yang nakal-nakal ni kan, yang malas sikit. Jadi yang malas tu bila masuk midterm, mid semester exam, pertengahan semester, dia gagal. Jadi bila dia gagal tu dia sedih je. Contoh perempuan saya siap-siap dah tulis dekat kertas. Dekat kertas tu satu saya tulis satu perkataan, satu lagi saya tulis perkataan sebaliknya yang lawan daripadanya, masukkan dalam envelope, balut habis-habis, lipat siap-siap, letak tepi, bawa masuk ke kelas. Saya pun panggil dia, saya kata di sini ada 2 sampul, saya nak awak pegang sampul ni, kita cek kekuatan diri. Sebab diri kita ni dia dah fitrah, dia dah Islam dah, tapi kita sendiri yang decide. Keputusan kita ini untuk buat perkara lain yang terkadang mengecewakan tubuh serta anggota badan kita ya. Jadi cara kita berfikiran juga mempengaruhi orang lain, dan body kita, tubuh badan kita ini dia boleh menyerap segala tenaga-tenaga yang positif atau negatif. Kalau tenaga itu positif, kita pandang dengan pandangan yang baik, dia jadi positif. Kalau misal kata tenaga itu negatif, kita pandang dengan tak baik, dia jadi negatif. Begitu juga dengan suggestion kertas yang saya tulis tu, kalau benda tu tak baik, dia keluarkan tenaga negatif. Kalau perkataan tu saya tulis benda yang baik, dia keluar tenaga positif. Jadi saya suruh dia pegang, kita test dia kuat ke tak. Jadi kita test, muscle test. Peganglah envelope tu satu, wah kuat, ketawa-ketawa je, ketawa-ketawa. Tu letak bawah. Tukar satu lagi envelope, kita test. Pak, lemah, lembik dia. Kenapa Dia kata, cuba lagi madam, cuba lagi. Lalu saya madam sekarang Ustazah. Okey, Paul saya tolak lagi.
Saya kata, nak tengok yang mana dulu? Awak nak tengok yang kuat ke awak nak tengok yang lemah? Saya nak tengok apa yang boleh bagi saya kuat. Maksud dia buka envelope yang bagi dia kuat. Tulisan dia tulis, do it now. Buat kerja sekarang. Dia ucap balik lagi. Sekarang kita tengok envelope yang lemah pula. Bila buka, saya malas. Dia punya jawapan, saya malas. Jadi malas ini rupanya melemahkan dia. Terdiam dia, macam mana body kita sebenarnya terdedah kepada perkara-perkara yang negatif dan takut. Sebelum lagi buat test, kalau kita cuba adik kita ni 16 tahun kan ke depan, tuan-tuan perempuan boleh buat kat rumah nanti. Suruh anak penyuruh, kemudian kita pakat dengan ahli keluarga, buat muka satu dengan buat muka dua. Muka satu tu fikir, anak kita ni tak baik lah, teruk lah, tak boleh diharap lah, dahsyat kat dia ni. Itu satu. Yang kedua, alamak rutin dia semua yang positif-positif. Comelnya dia ni, mesti rajin ni, anak yang soleh ni, anak yang sentiasa mendoakan mak dia ni, anak yang sentiasa membantu mak dia. Okay. Jangan cakap apa-apa, fikir je. Sama-sama buat isyarat, muka satu atau pemikiran satu. Pikiran satu. Jadi anak kita ni akan tengok muka keluarga yang lain, adik-beradik yang lain. Suruh buat macam ni, kita tolak tangan dia. Satu tu yang negatif kan, dia akan lemah. Boleh buat. Satu lagi, nombor 2, positif. Tolak, dia akan buat. Percayalah tuan-tuan perempuan, saya tak buat jadi malu. Atau kalau nak buat boleh, saya kena. Kita boleh gerak. Masya Allah, rupa-rupanya begitulah bentuk di mana tubuh badan kita ini sebenarnya bukan milik kita. Dia adalah milik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kalau nak panggil, kena panggil nama yang baik. Jadi pemikiran yang positif itu cukup penting. Tetapi di sana rupa-rupanya ada satu lagi perkara yang boleh menguasai pemikiran kita. Apakah dia? Niat. Sebab itu hadis yang pertama yang diambil oleh Imam Nawawi dalam bukunya hadis 40 adalah berkenaan dengan niat. Dan dalam hadis ini dia ada asbabul wurud, sebab-sebab dikeluarkan hadis. Hadisnya berbunyi, kalau saya baca sikit mesti semua dah tahu dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi ila akhir hadis. Jadi dia agak panjang sikit hadis tersebut, tapi nak cerita sebab urutnya hadis itu adalah kerana seorang lelaki yang berhijrah kerana hendak mengikut wanita yang dicintainya. Dan berhijrah itu bukan kerana Allah dan Rasulullah. Jadi sebenarnya pembentukan, pembangunan dan tamadun manusia, kalau kita bersatu ini, kita jadi hebat. Kehebatan manusia ini adalah hasil daripada pemikiran, but that is not the final point. Final point dia adalah dengan memulakan niat. Dan nak sebut niat ni, minta masa sikit Ustaz Syafizan. Saya ada pengalaman bila sebut niat ni. Satu masa tahun 2006, saya suami keluarga menunaikan haji. Pergi haji tu, sebelum pergi Mekah, kita pakat kata jom bawa anak-anak jalan-jalan lah. Jalan-jalan tak ke mana pun, bukanlah pergi ke Bali ke, pergi ke UK ke Paris ke, belum lagi masa tu. Jadi kita pergi ke mana? Cameron Highlands saja. Bila pergi ke Cameron Highlands, masa tu anak-anak saya masih kecil lagi. Jadi saya kata dengan anak-anak saya, jom kita pergi, kita pasang niat. Jadi niat, diorang pun tak tahu lagi sangat kan, niat apa ni, pergi Cameron Highlands nak jalan-jalan gitu. Okey, kita niat kita niat nak naik ke Cameron Highlands. Nombor satu, kita nak lihat betapa hebatnya Allah. Allah itu maha berkuasa mencipta alam semula jadi dengan sayur-sayuran hijau dan sebagainya. Saya kata itulah. Yang kedua, kita nak tengok betapa hebatnya juga kuasa Allah menciptakan akal manusia, dan dengan akal ni manusia mampu untuk mengurus alam semula jadi dia. Contoh perempuan, saya sampai di sana, Allah temukan saya dengan sahabat kerja saya. Jadi
malam tu sebab kita sampai dah petang, malam tu kita orang dinner sama, together. Lepas tu the next day, acara berbeza. Dia dengan acara dia, saya acara saya. Jadi pagi lepas sembahyang subuh, suami saya kata, Ustaz Mina cakap, jom kita naik dulu pergi ke Butterfly House. Masa tu lepas subuh tu, jadi kita naik dulu sebab nak naik dulu, kedai-kedai bawah ni tak buka lagi kan. Kita pergi naik atas, kita bawa slow-slow, buka tingkap, tak pasang aircon, semua rasa sejuk-sejuk gitu. Sampai ke atas, belum lagi pukul 8 boleh buka masuk dalam Butterfly House. Dah ada orang duduk dekat tiket counter. Kita orang beli, boleh pula dia jual. Lepas tu tanya taxi boleh tak masuk sebab belum masa ni. Boleh kan? Masuk. Masuk, kita orang jumpa pekerja bangla, seorang bangla dengan satu kotak yang dalamnya pelbagai bungkusan. Bungkusan warna putih. Banyak bungkusan tu. Jadi kemudiannya, bila kita orang tengok, rupanya dia tengah buka bungkusan dalam tu ada kupu. Jadi kita pun tanya, ni datang dari mana ni? Kenapa kupu-kupu ni bungkus? Dia kata kupu-kupu tu datang dari KL. Terkejut kita orang sebab apa? Kita pun datang daripada KL. Tentang lori yang berikut kereta kami di belakang macam tu. Tentang itu lori kupu-kupu. Tapi memang tuan perempuan bila buka kan, kupu-kupu tu dia masih pening lagi. Jadi dia tak terbang jauh. Dia hinggap dekat tubuh badan kita orang. Ya Allah, dekat kepala lah, dekat telinga lah, dekat tangan lah, dekat baju lah semua. Anak saya melompat semua. Tengok butterfly. Kita orang satu keluarga duduk cekung sama. Buka, duduk sama, buka. Takjub tengok butterfly. Kat situ kita belajar dah. Allah menciptakan akal manusia benda kupu-kupu, kemudian import ekspor kupu-kupu. Itu satu. Dan yang kedua, rupanya kertas ni kena basah sikit. Dia kena basah kan, dan kena cepat buka bila kupu-kupu tu sampai. Tuan-puan, memang ziarah kami ke Cameron Highlands adalah ziarah yang sangat-sangat nikmat. Sangat nikmat. Kobis tepi jalan pun kita jumpa selfie dengan kobis. Pergi ke ladang teh. Oh, rasa macam sangat nikmat lah, strawberry, coklat dan sebagainya. Boleh petik strawberry. Jalan balik daripada Butterfly House, turun ke bawah. Kita terkejut. Sebab turun tu, dah singgah beberapa tempat lagi. Turun bawah lagi, terkejut sebab apa? Jalan naik, jam. Jalan naik ke atas, jam. Jadi Masya Allah, saya balik ke KL, jumpa dengan kawan saya sangat happy. Saya nak kongsi kegembiraan saya ke tuan-tuan. Kemudian saya cakap dengan dia, Alhamdulillah saya tak cerita lagi. Saya cuba tanya, macam mana pergi Cameron Highlands macam tu? Hari tu best tak? Belum lagi habis saya cerita, dia cakap lah, tak payahlah pergi Cameron Highlands, tak ada apa tu. Dia kata, dah lah terperangkap dalam jam, panas pula, aircon pula mati. Macam tu semua cerita lah, dia adalah masalah dia sendiri kan. Masya Allah, terbantuk saya nak cerita. Tapi nak cerita ya, Masya Allah, dengan niat. Niat ini, kita akan mempunyai pengalaman yang berbeza. Cara fikir, cara bertindak, Allah akan bantu. Intan subaha yang suruh. Walaupun satu tempat, satu masa, tetapi setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeza. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, berniatlah. Niat daripada sekarang. Kenapa anda berkahwin? Kenapa anda mempunyai keluarga? Kenapa anda mempunyai anak? Rata-rata kalau saya tanya, kenapa kahwin? Dah sampai masanya. Ataupun dah ada orang pinang? Fitrah. Dia akan cakap macam tu. Padahal Allah dah ajar dalam surah Al-Furqan ayat 74. Antara niat kita perlu kahwin ini adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada kami pasangan kami dan juga zuriat kami qurrata a'yun, penyejuk mata. Waj'alna, dan jadikan kami semua ini lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Rupa-rupanya nak kahwin ni kita kena niat untuk jadi orang yang bertakwa. Nak ada anak ni, rupa-rupanya kita kena niat kita nak wujudkan generasi yang bertakwa. Mahwa takwa, at-taqwa wa imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa ini adalah patuh pada arahan Allah dan juga menjauhi larangan. Itu sebagai contoh untuk mendirikan rumah tangga saja. Kita belum
belum sebut lagi untuk perempuan tadi nak datang ke masjid ni dah niat ke belum? Kan? Jadi okay, tak apa, malam ni kita niat sama-sama besok berpuasa 10 Muharram Sunnah ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada pusingan yang kedua. Sekian. Terima kasih di atas penjelasan seperti tadi oleh Ustaz Isfadia. Tuan-tuan terima Allah sekalian. Tuan-tuan terima Allah sekalian, kita sudah berada di habis pusingan pertama, kita pusing balik pusingan yang kedua. Sebab tu saya nak balutkan kalau ikut perancangannya pada malam ni ada kaunter gerak lembaga zakat Selangor. Tapi ada masalah teknikal, ada yang pula kita punya lori dibaiki, maka kita minta maaf banyak tidak dapat menyediakan kaunter gerak itu pada malam ni. InsyaAllah untuk akan datang kita akan penuhi permintaan, ataupun tak ada permintaan pun kita yang minta ke sini. InsyaAllah. Setidaknya Jumaat itu kita boleh sediakan di hari Jumaat lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Baik, tuan dan puan Allah sekalian, itulah penjelasan dari Ustaz Isfadia betapa pentingnya niat, pentingnya positive thinking, pentingnya kita bersangka baik, pentingnya sesuatu yang positif yang kita perlu tanam dalam minda. Kalau kita lihat bagaimana kenapa Rasulullah berhijrah, kerana Rasulullah SAW sudah tanamkan positive thinking dalam minda dia. Tentu ada kebaikan dia, tentu ada hikmah, tentu ada pengajaran, tentu ada ikhtibar, tentu ada kebaikannya. Kenapa Allah SWT perintahkan Rasulullah pergi berhijrah ke Madinah? Rupanya itulah hikmahnya, menjadikan Islam itu lebih kuat kerana adanya penolong, membantu di sana bagi orang yang dianiaya datang dari Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan yang nanti Allah sekalian, kita masuk ke pusingan yang kedua. Kita balik pada Fadil Ustaz Farzan Subahi. Ustaz, kalau kita lihat sejarahnya bila Rasulullah sampai di Madinah, kalau kita lihat perkara pertama sampai di Quba. Dan perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai di Quba, beliau mengasaskan, baginda mengasaskan membina Masjid Quba di waktu itu. Jadi kadang-kadang kita terfikir kenapa Rasulullah tak pergi saja buat dakwah, kenapa mesti nak bina masjid dulu, kenapa sampai Quba bina masjid dulu, buat masjid dulu zaman Rasulullah, bukan masjid indah macam kita hari ni tuan-tuan. Kan? Kalau kita lantai tanah saja tuan, hari ni orang nak kapit dah cantik dah. Itu pun kadang-kadang dah cantik pun kapit cantik, kadang-kadang orang ni yang masih belum kena hijrah bagi cantik tentang masjid Allah SWT. Dulu zaman Rasulullah kita nampak masjid, cerita masjid, tetapi masjidnya ya Allah. Tetapi alhamdulillah bila Rasulullah SAW dikatakan membina Masjid Quba tersebut, ia merupakan asas takwa kepada orang Islam di Madinah waktu itu, juga asas takwa bagi orang-orang yang datang daripada Makkah waktu itu. Jadi kita nak balik soalan Ustaz, kenapa Rasulullah SAW buat perkara ini, perkara pertama ni sebagai permulaannya, sebagai dakwahnya di Madinah, nak menggambarkan Islam di Madinah. Kenapa Rasulullah SAW terfikir terlintas aku nak bina masjid di Quba ini, dan bagaimana masjid itu berperanan waktu itu menjadi asas untuk menyatukan kaum muslimin waktu itu. Dan ia juga memberi pengajaran pada ini betapa masjid adalah menjadi pusat, menjadi tempat orang Islam berhimpun, berkumpul untuk menyatukan umat. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masjidul usisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuna fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kerana sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa, dari mula wujudnya sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil peran membersihkan, yang menyucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang-orang yang menyucikan diri. Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup menarik apa yang dijelaskan oleh Haji Faidal. Yang pertama berkaitan dengan antara perkara penting yang kita nak ambil sebagai panduan hidup kita, disebutkan tadi ialah berkaitan dengan niat. Sebagai sebelum saya nak menjelaskan soalan yang kita tadi, juga saya nak mengajak kepada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah supaya kita sentiasa memperbaharui niat. Sentiasa itu pun merupakan hijrah. Jangan tunggu awal tahun baru kita nak berniat. Niat azam bersamalah. Masuk tahun baru masih hidup, apa azam tahun baru anda? Jangan tunggu tahun baru nak berazam, nak berniat.
setiap hari kita kena berbahagi niat. Supaya apa? Kerana niat inilah sempadan antara amalan itu menjadi ibadah ataupun menjadi adat. Sama ada amalan itu berpahala ataupun tidak mendapat pahala, melihat kepada niat. Hatta sampai ke peringkat pengorbanan yang besar oleh sahabat pergi berhijrah, besar, kerja hijrah itu besar. Sampai ke peringkat kerja hijrah yang besar itu, kalau ada dalam tersemat dalam hati niat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan itu tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya teringat dalam satu hadis Nabi, setiap hari apabila kita nak tidur, malaikat dan syaitan akan berebut hak penjagaan diri kita. Sebab setiap kali kita nak tidur, malaikat dan syaitan berebut siapa nak jaga kita. Maka malaikat dan syaitan ni dia akan duduk sebelah kita, cuma kita tak nampak. Kalau kita nampak tuan-tuan, tak tidur kita malam. Apabila seorang hamba itu tidur, mulakan tidurnya dengan membaca, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, niat sebagai ibadah, maka malaikatlah yang akan menjaga diri kita sepanjang kita tidur, dapat rahmat, pahala dan sebagainya lah. Tapi kalau kita tidur, mulakan tidur kita tidak menyebut nama Allah, tidur sebelum tidur tengok TV, lama-lama TV tengok kita, contohnya kan, tidur macam tu je, maka syaitanlah yang akan jaga diri kita sepanjang kita tidur. Dia tepuk-tepuk kita belakang, dia terus belakang ni, tidurlah. Itu yang subuh pagi. Sebab apa? Sebab syaitan jaga. Sebab itu contoh soal kecil tentang tidur. Sebab itu pentingnya niat ini sebagai satu nak memastikan supaya amalan kita ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia nanti Allah berbalik kepada soalan yang diutarakan bila Nabi sampai ke Madinah. Perkara pertama yang Nabi lakukan ialah Nabi membina masjid. Nabi membina masjid. Nabi tak bina pun dewan orang ramai, tak bina pun stadium, tak bina padang bola sebagainya. Tapi Nabi bina masjid. Apakah hikmah? Mengapakah perkara pertama yang Nabi lakukan ialah membina masjid? Jadi tuan-tuan mati Allah, di situ kita boleh ambil pengajaran bahawa pentingnya institusi masjid dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak menjadikan institusi masjid yang wujud dalam zaman Nabi SAW berlaku pada zaman kita hari ini. Ada sengawan tuan-tuan dia pergi masjid berapa tuan-tuan nak tumpang buang air. Tengah pergi rumah kondangan, rumah orang kahwin kan, pergi jemput orang kahwin, rasa nak buang air tu ada masjid terbakar, pergi masjid buang air. Itu je pas pergi tuan-tuan sendiri. Jangan begitu dekat. Masjid ini tuan-tuan merupakan satu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid yang indah, yang cantik, yang tuan-tuan duduk dimarahkan hari ini tuan-tuan, dia bukan buku sejuk macam ni je. Masjid ini besok di akhirat dia akan membela dan bersaksi pada kita. Dalam satu hadis Nabi SAW, apabila ditiupkan satu kala yang kedua, maka seluruh makhluk yang pernah hidup di muka bumi, daripada makhluk yang paling kecil, yang paling halus ke makhluk yang paling besar, akan dihidupkan kembali. Termasuklah masjid-masjid dan rumah-rumah Allah ini, Allah akan hidupkan, Allah akan jelmakan dalam rupa unta yang berwarna putih. Lehernya daripada permata ambar, kakinya daripada permata zabarjad, dan dahi unta itu berbau wangi, harum wangi. Masjid, nama masjid, Masjid Bandar Pucuk, tak ada nama spesial, belum lagi. Besok di akhirat, Masjid Bandar Bukit Pucuk ini Allah akan jelurkan dalam rupa unta putih yang saya sebut tadi. Yang memegang tali unta ini ialah para bilal, para muazzin, para
orang untuk sembahyang, menyedarkan orang yang lalai, membangkitkan orang daripada tidur. Dengan sebab lawan azan itu maka manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memuliakan muazzin ini di akhirat esok. Dialah yang akan memegang tali tukang unta putih masjid di mana dia melakukan azan. Dan di belakang unta ini yang duduk paling depan ialah imam. Siapa yang jadi imam masjid, maka mereka lah yang akan duduk di barisan depan, dan di belakang ialah para makmum, para jemaah yang sentiasa mengimarahkan dan menghidupkan masjid. Masjid ini tuan-tuan, dia akan panggil para jemaah, para ahli-ahlinya untuk berkumpul bersama-sama satu kumpulan. Sebab itu kita kena hari-hari datang masjid. Jangan setahun dua kali je raya puasa dengan raya haji. Jangan. Ataupun datang kadang-kadang, ataupun jarang-jarang. Kena hari-hari supaya masjid dikenal kita. Kalau jarang-jarang datang, besok takut-takut ke akhirat. Bila masa berkumpul tu masjid, unta tu pandang kita atas bawah macam aku kenal orang, tapi kat mana ya? Tak kenal kita. Jadi apabila Allah perintahkan supaya datang kepadanya, iaitulah kepada mahsyar, maka seluruh makhluk akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rombongan kelam masjid tadi yang putih bersama ahlinya akan bergerak kepada mahsyar sepantas kilat yang menyambar. Lalu ahli-ahli lain yang bukan yang tak pernah datang masjid, yang bukan ahli masjid, yang tak beriman pun, bila melihat begitu hebatnya rombongan itu bergerak begitu pantas, maka mereka kata, itulah dia para nabi, para rasul, para malaikat mukarrabin, sangkaan mereka. Lalu malaikat menjawab, mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka bukan malaikat mukarrabin, tapi mereka adalah umat Muhammad yang masa kat dunia menghidupkan solat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Jadi itu Allah muliakan rumah-rumah Allah SWT. Jadi tuan-tuan macam Allah, masjid ini kita kena hidupkan. Bukan sekadar untuk kita solat, bukan sekadar untuk ibadat. Masjid ini merupakan center point, pusat masyarakat. Kalau orang datang, kalau dia ada masalah, dia tak makan, perkara pertama yang dia fikir ialah di masjid ada tempat untuk menerima bantuan. Kalau begini, kan? Di salah satu masjid yang saya dimaklumkan, Masjid As-Salam Puchong, dapat anugerah masjid terbaik. Bila pihak jawatan kuasa pengatur daripada JAKIM, dia kata bila dia cek Masjid As-Salam, antara kehebatannya dia ada stor simpanan makanan, beras dan juga barang-barang dapur khas untuk fakir miskin. Data-data mereka lengkap dalam kawasan Korea Masjid As-Salam itu. Ini saya pergi masjid itulah sebab keputusannya kan. Mungkin masjid ini mungkin ada, saya tak tahu. Datanya lengkap. Siapa golongan fakir miskin? Bukannya golongan fakir miskin Islam, dia malah dia ada data lengkap fakir miskin bukan Islam. Itu contoh, kan? Maknanya masjid berperanan untuk menjaga kebajikan. Kalaupun tidak ada kaunter zakat kat masjid ini, sekurang-kurangnya kita ada amil Korea di sini, kan? Amil Korea, amil fitrah. Walaupun tugasnya setahun sekali kita kat fitrah, tapi amil fitrah ni juga boleh berperanan sebagai ejen lembaga zakat Selangor untuk mencari dan mengenal pasti golongan fakir miskin. Tentang kadang-kadang kita kesian keluar Allah, kan? Ibu tunggal, anak ramai, suami dah lama dah meninggalkan, hidup sebatang kala, tak ada yang membela, kan? Selama itu apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan setempat di kawasan itu? Kalau kita boleh membantu lembaga zakat Selangor bersama dengan Nazim, bersama Amil Korea dan sebagainya, kita boleh membantu buat survei, buat siasatan, cari golongan fakir miskin. Itu pun bagus. Tuan-tuan di kawasan tuan-tuan kenal orang tempatan. Jadi kalau tuan-tuan kenal ada maklumat-maklumat yang baik di ujung ni, kita boleh kerjasama untuk menyelesaikan isu-isu masyarakat. Masjid juga pusat ilmu. Imarahkan, hidupkan dengan majlis-majlis ilmu.
Bagaimana Nabi SAW menghidupkan Masjid Quba, Masjid Madinah dengan ilmu. Sahabat-sahabat berkumpul bersama-sama Nabi, mendengar wahyu-wahyu yang baru diterima daripada Nabi dan disampaikan kepada para sahabat. Jadi kita pun di masjid ini kena hidupkan, imarahkan program-program ilmu. Apa-apa lah kan. Jangan kita kena nak keluar duit untuk nak menyumbang untuk majlis ilmu. Saya ingat dulu tuan-tuan, saya pun dulu nazir juga tahun 2009 sekejap je. Penggal je lah kan. Bila kita semangat masa tu nak jadikan masjid kampung lah masa tu kan. Kita susun jadual selama sebulan penuh setiap hari, program-program, kuliah-kuliah macam tu. Ada suara-suara kata ni kenapa lah masjid membazir banyak sangat kuliah ilmu. Masya Allah, dia kata kuliah ilmu ni membazir kan. Kata nanti di masjid habis kan, licin sebab dihabiskan dengan kuliah. Tapi alhamdulillah sepanjang dihidupkan majlis-majlis ilmu, tabung-tabung masjid bukan makin licin, makin penuh, kutipan semakin lama semakin bertambah. Sebab apa? Sebab masyarakat yakin bahawa kita bekerja. Begitulah tuan-tuan mati Allah. Jangan kita khawatir, hidupkan majlis-majlis ilmu, buat forum banyak, insya-Allah. Dan lembaga zakat satu sedia bersama-sama. Apa lagi? Masjid pusat, pusat pentadbiran. Saya ingat ketika zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, seorang pemimpin daripada Rom dalam perang Al-Qadisiyah. Dia datang ke Madinah nak mencari kepala pemimpin orang Islam. Dia cari-cari rupanya Sayyidina Umar duduk kat tangga Masjid Madinah. Nak beritahu dalam sirah itu bahawa masjid menjadi pejabat pentadbiran kerajaan. Sama sekarang ni payahlah kita dah ada kerjaya dah kita nak kan teruskan. Tapi nak cerita tuan-tuan dalam Korea kita, jadikan masjid ini hidup sebagai pusat komuniti masyarakat. Orang datang masjid dia tidak kecewa macam kita pergi Tesco kan. Kita pergi Tesco tak nak lah, pergi Giant kan. Boleh Giant boleh lah. Bila kita pergi Giant, kita puas hati lah. Semua benda ada. Balik tu pun dah tak payah fikir lah. Yang ada setengah kedai tu kita nak beli tu tak ada, boleh pergi kedai lain pula tak ada pula. Bila dah pergi Giant contohnya, semua benda ada, selesai masalah sekali jalan. Kalau boleh masjid pun macam tu juga lah. Jadikan pusat komuniti masyarakat. Ada setengah masjid dia bagus, dia buat satu dewan, dia bina satu dewan orang ramai. Dia sewakan untuk berbagai program. Harga sewanya murah berbanding dewan yang di luar. Untuk majlis perkahwinan, untuk seminar, untuk program-program pula, sewanya kadarnya rendah. Masuk ke dalam tabung masjid itu cukup. Ada setengah masjid pula dia buat bersamanya itu mak tahfiz. Okay. Jadi bila ada mak tahfiz, hidup masjid dia 24 jam. Baca tahfiz ini, baca Quran, sebagainya 24 jam. Berbagai. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting pelajaran kita nak ambil dalam peristiwa hijrah berkaitan dengan institusi masjid ini, tuan-tuan, kita kena sama-sama imarahkan masjid. Kita kena sama-sama fikirkan bagaimana supaya masyarakat datang ke masjid. Itu kita sama, jangan tuan-tuan serah pada JK masjid diserah. Jangan begitu. Sama-sama kita dalam masyarakat sebagai ahli jemaah. Tuan-tuan kalau nak dapat syafaat masjid ke akhirat besok, kena sama-sama. Ustaz, saya ni tak jadi JK masjid. Jangan begitu tuan-tuan. Tak jadi JK masjid pun apa salahnya kita menyumbang tenaga berkhidmat untuk sama-sama menghidupkan masjid ini. Jadi tuan-tuan, masjid ini satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama jadikan ia sebagai tempat ataupun wadah untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita mengimarahkan masjid ini, keberkatan itu akan melingkupi seluruh kawasan Korea kita.
dengan ada sebilangan orang yang datang mengimarahkan masjid, menghidupkan program-program yang baik, solat berjamaah, dan berbagai lagi program-program dilakukan azan, disyiarkan Islam, maka mudah-mudahan keberkatan itu akan terus merebak ke kawasan Korea itu. Itu yang paling penting. Jadi bersama-sama juga dalam masjid ini kerjasamalah dengan kalau kita boleh buat kerjasama dengan mana-mana badan, NGO, institusi Islam, bantu Ustaz Zakat contohnya, bantu Ustaz Zakat untuk memberikan penerangan tentang kutipan dan tagihan zakat, penerangan tentang bahawa zakat ini bukan kutip dia pun agih itu. Ada orang kata zakat kutip juta-juta tapi agih tak ke mana, itu maklumat tak berapa nak sampai ke mananya. Jadi tuan-tuanlah yang menjadi mata, telinga dan mulut institusi Islam, zakat, wakaf, zakir dan sebagainya untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya kita melaksanakan tuntutan-tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati Allah, sebagai penutup pada soalan tadi, marilah bersama-sama berdasar pada hadis yang saya sebutkan tadi, kita sama-sama cuba menghidupkan masjid ini, berbagai program yang boleh dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi agama untuk sama-sama memberi tenaga menghidupkan, mengimarahkan rumah Allah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas penjelasan tadi kepada Ustaz Farizal Zubairi. Tuan-tuan dan mata Allah sekalian, pertama kita nampak itu semua yang kat sini adalah tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, macam kita ni kalau kita pergi rumah orang, kita tetamu bagaimana kita layan tetamu. Itulah kita kalau kita tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah layan kita, tuan-tuan. Jadi sebab itu saya teringat pada hadis Rasulullah SAW menyebutkan setiap anggota tubuh badan manusia ini mempunyai kesempatan untuk bersedekah. Antaranya ialah bila kita berjalan untuk pergi ke tempat solat, untuk kita bersembahyang, kita menuju ke rumah Allah SWT, satu sedekah pada anggota kita, pada diri kita juga, tuan-tuan dan mata Allah sekalian. Untuk itu datanglah rumah Allah SWT, kita ramai-ramaikan rumah Allah SWT, jadilah tetamu Allah SWT. Bukan kita melihat tetamu Allah itu berada di Makkah saja, tetapi bagi setiap rumah-rumah Allah SWT itu, kita adalah tetamu Allah SWT. Dan Allah akan layan, Allah akan dengar bagi setiap permohonan kita sebagai hamba Allah SWT. Tuan-tuan dari mata Allah sekalian, saya pergi kepada Ustazah bagi soalan berikutnya. Ustazah, kalau kita lihat tentang peristiwa hijrah ini, kita kembali pada hijrah, kita melihat bagaimana para sahabat yang terlibat waktu hijrah itu tadi, itu tersebut. Kita lihat bagaimana adanya pengorbanan yang dibuat oleh para sahabat. Kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, bila Rasulullah bercakap, aku diperintahkan untuk berhijrah, maka apa Abu Bakar As-Siddiq buat? Aku sediakan 2 ekor unta. Abu Bakar As-Siddiq sediakan 2 ekor unta. Abu Bakar sediakan bekalan makanan. Abu Bakar As-Siddiq sediakan 5,000 dirham kalau ikut dalam catatan sejarah. Kemudian Abu Bakar cari, dia buat, dia pergi cari orang yang boleh menjadi pandu arah ke Madinah. Siapa dia? Dialah Abdullah bin Arqad. Abdullah bin Arqad ini belum Islam, tetapi sudah diberi kepercayaan kerana yakinnya dia boleh menjadi penunjuk arah ke Madinah Al-Munawwarah itu. Kemudian apa lagi Abu Bakar As-Siddiq cari? Bekas pembantu dia, iaitu Amir bin Fuhairah yang diminta supaya dapat mengembali kambing di sekitar kaki gunung Sur waktu itu, supaya dengan harapan bila kehausan maka Abdullah bin Amir bin Fuhairah ini dapat membekalkan susu sebagai minuman kepada Rasulullah juga Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan dan mata Rasulullah, kalau kita lihat pula tentang pengorbanan Ali bin Abi Thalib, bagaimana dia sanggup menggadaikan nyawa dia. Kalau dilihat, tuan-tuan, tengok orang menggantikan tu terbapak tak dirinya. Tengok nak cari Rasulullah, tengok orang lain tu, aku bunuh je lah, dia senang cerita tak dapat Rasulullah. Tetapi dengan keimanan dan keyakinan dan ketakwaan, Ali bin Abi Thalib sanggup menggantikan nyawa pada waktu itu, yang dia pun tak tahu kalau aku duduk sini, aku mati ke hidup sekejap lagi. Tetapi Allah tetap selamatkan Ali bin Abi Thalib, menandakan betapa yakinnya dengan janji Allah SWT, betapa yakinnya bahawa Allah yang berkuasakan dan menghidupkan dan mematikan seseorang. Jadi saya nak balik pada sedikit soalan dah panjang ni. Saya suka bercerita sikit. Kalau kita lihat
peristiwa hijrah tadi mengajar kita tentang soal pengorbanan, tentang setianya sahabat, tentang yakinnya sahabat, tentang yakin keimanannya janji Allah SWT bagi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, berjihad pada jalan Allah SWT. Jadi dalam konteks kita bagi kita pada akhirnya saja, bentuk pengorbanan macam mana yang kita kena buat, bentuk jihad macam mana yang kita kena buat, tanda kita akur perintah Allah, tanda kita yakin janji Allah SWT, tanda kita sayangkan, cintakan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi walakinnal jihad waliyah. Kama qala. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tetapi yang ada hanyalah jihad dan juga niat. Niat tadi kita dah bincang kan? Kita dah bincang pasal niat, tapi itu sikit je. Ada banyak lagi pasal niat sebenarnya. Kalau nak tahu tuan-tuan perempuan pasal niat ni, kita puasa bulan Ramadan, orang gastrik confirm tak sakit. Sebab apa? The power of niat. Jadi niat ni bila sebut je, dia akan sebutlah. Kalau kita sebut nawaitu sawma Ramadan kan, besok kalau nak berpuasa sebelum Muharram, kita niat, insya-Allah siapa-siapa yang gastrik, Allah akan pelihara dia daripada gastrik. Sebab niat tu sendiri dia akan menyumpat ataupun dengan kata lain menghentikan seluruh aktiviti penghadaman. Jadi tak ada gas keluar, tak ada asid keluar untuk menghadapkan makanan. Jadi dia tahu belum masanya lagi nak makan lah, nanti waktu maghrib baru buka. Sebab kita dah niat dah awal. Dia memang dia tak akan jadi. Itu antara powernya. Saya pernah cerita pasal niat dia 2 jam. Pasal niat, kupas pasal niat dia 2 jam. Jadi maksudnya tak sempat lah nak cerita semua benda tu kan. Jadi kita fokuskan pula kepada jihad. Perjuangan yang macam mana Ustaz Syafizan tanya ni, perjuangan yang macam mana yang kalau kita nak mengikut contoh Nabi Muhammad SAW ni, kita nak lakukan pada hari ini. Sebab nak jihad macam tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Ustaz Syafizan ni, dan lepas dah kita bukan pada zaman Nabi lagi. Jadi ada satu lagi tokoh yang ni khas untuk muslimat. Tokoh ini bernama Asma bintu Abu Bakar. Asma bintu Abu Bakar adalah pengirim makanan kepada ayahandanya dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu Asma bintu Abu Bakar sedang mengandung. Dan bayangkan tuan-tuan perempuan, kalaulah tempat persembunyian Nabi ini di dalam gua mana tu? Gua Sur, Gua Hira. Lupa pula Gua Sur, Gua Hira. Gua Sur ya. Dalam Gua Hira tu akhir Gua Sur itu adalah persembunyian sebelum dia transit pergi ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad waktu di Gua Sur ni, Asma lah yang mengirim bekalan makanan. Dan gua itu memang tidak ada kesan orang naik ataupun orang tak biasa naik. Jadi bayangkan ibu yang mengandung, panjat lagi gunung. Siapa pernah pergi naik Bukit Broga tu ataupun yang dekat-dekat sekitar ni, cuba bayangkan macam Bukit Broga tu dalam berapa minit je boleh sampai kan. Tapi Asma ni sampai tangan dia berdarah. Dia naik dan terpaksa panjat sehingga kan seluruh tenaga dia tu dia kena gunakan untuk mengangkat tubuh dia naik ke gunung. Dan bekalan makanan tu dia tak boleh bawa satu tangan, dia kena ikat di pinggang. Dia lupa nak bawa tali, jadi tali pinggang dia dikoyak 2, satu ikat bekalan makanan ke tubuh dia, satu lagi ikat kain ataupun ikat pakaian dia. Jadi tuan-tuan perempuan nak ceritanya dalam persoalan hijrah ini, perjuangan yang telah dilakukan oleh para sahabat dan sahabiah adalah satu perjuangan yang memang kita benar-benar kena selami, kena hayati dan kena fikir pula macam mana kita nak buat sekarang ni. Sebab dari sudut iman tu, bila banding dengan dia, kita kata kita dah awal-awal lagi surrender lah. Oh kita ni tak boleh lah, tak mampu lah. Tapi apa pula usaha kita? Adakah kita cuma cakap kita tak mampu lah, kemudian tidak ada usaha ya? Jadi dalam hal ini saya kira saya ingin kongsikan cerita yang cerita berkenaan anak saya lah. Cerita ni saya tak pandai cerita banyak. Saya cerita pasal reflection berkenaan dengan apa yang berlaku di sekitaran saya dalam keluarga saya. Satu hari tuan-tuan perempuan, anak saya ni dia tak nak mandi balik sekolah. Biasalah kalau mak kan, bila anak balik sekolah kita akan membebel pergi mandi. Kita pun tangan kita sibuk lah, potong bawang lah, bawang putih lah, dah siap lah semua untuk makan malam kan. Jadi macam tu lah saya. So
suruh anak pergi mandi. Kemudian dia keluar, dia naik atas, dia tukar baju, lepas tu dia turun balik. Umur dia baru 9 tahun. Dia cakap dengan saya, Umi, dia turun bawah, dia tak mandi, dia tukar baju je. Dia pun cakap dengan saya, Umi, kenapa ya Umi, saya ni kan suka, saya akan buat sesuatu kalau saya suka sesuatu. Tapi kalau saya tak nak, saya tak suka, Umi paksa, bukan kata semua Umi paksa lah, Umi paksa macam mana pun dia macam dia tak nak buat. Kenapa ya? Dia tanya macam tu, kenapa ya? Dia taklah mendeklarkan diri, tapi dia konsult kita balik. Jadi pada saya benda itu positif lah, sebab dia nak mencari solution ataupun penyelesaian kepada masalah diri dia. Kita boleh nak kawal diri dia. Ni Masya Allah, kita tak sibuk nak masak kan. Memang rasa macam ni, budak ni kebit kan, baru tahu. Suruh mandi bukannya susah sangat, susah sangat kan. Pergi dia mandi pasangkan diri. Tapi saya teringat ibu-ibu para ulama dia suka berbincang. Ibu tokoh-tokoh dia para ulama macam contoh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dia suka berbincang, bertukar-tukar pandangan dengan anak sendiri. Jadi kita ni cuba bayangkan atau cuba fikir bila last kali kita ada berbincang-bincang dan juga bertukar-tukar pandangan fikiran dengan anak kita. Bila kan? Baru tadi tu, terpuasa tadi tu, 3 minggu kan, baru bertukar-tukar fikiran kan. Jadi insyaAllah, baguslah tu, bagus. Kalau boleh, kita sebagai ibu bapa peruntukkan satu hari 15 minit wajib ada masa dengan anak-anak. Tapi saya kira anak-anak masjid Bandar Bukit Pucung ni dia bagus. Tengok anak kita yang depan senyap tu. Dari 2 orang tu dekat sana kan, nak ke depan dan nak tengok juga panelis. Tapi cara jalan dia macam ni, merangkak. Nampak kat situ Masya Allah bagus sebenarnya. Tak adalah pula berlari ke depan kan. Dan ada lagi pula situ soft kanan. Jadi pengurusan yang baik ni tahniah kepada pihak pengurusan Masjid Bandar Bukit Pucung. Baik, kita cerita mana tadi anak-anak. Jadi anak saya bila cakap macam tu, saya kata okay, tak apa, saya akan layan dulu. Nama dia Wardah. Nama dia famous, saya ada cerita juga banyak pada jemaah-jemaah lain. Cuma yang hebat dia cerita ni, sebab di akhir cerita tu, rupa-rupanya saya baru sedar jawapan itu bukan semata-mata untuk anak saya. Jawapan itu sebenarnya untuk diri saya. Jadi bila dah keluar tu baru fikir, ya Allah, betul lah, ini memang untuk aku ni, bukan untuk anak sendiri ya. Jadi bukan sahaja untuk dia. Jadi saya cakap dengan dia, Wardah, kita tak ada pilihan. Bila kita lahir je confirm status kita ini sudah jadi hamba. Kita dah jadi hamba. Lagi kita besar, lagi kita ada akal, lagi kita ada nafsu, kita ikut nafsu. Bila kita ikut nafsu, kita jadi hamba pada nafsu. Bila kita ada kawan, kita dengar cakap kawan, kita ikut kawan pula, kita jadi hamba pada kawan. Tengok pula kehidupan kita, kita nakkan duit, maka kita jadi hamba pada duit. Kita nakkan kecantikan, jadi sibuk pemikiran kita ni dengan cantik, nak cantik, kita jadi hamba kepada kecantikan. Kita nak pasangan yang cantik, hebat dan handsome, jadi kita akan menjadi pasangan, menjadi hamba kepada pasangan yang nak mencari pasangan itu yang hebat, yang handsome, yang cantik. Kalau dapat pula suami saya kata, ataupun pasangan yang sungguh-sungguh monopoli dan orang kata autokrasi lah ya. Jadi kita pula mengikut dia, kita tak berani nak lawan, maka kita jadi hamba pula pada pasangan kita. Jadi Masya Allah, saya kata Wardah, dalam hal ini kalau Wardah tak nak mandi, Wardah ikut siapa sebenarnya? Dia jawab, Wardah ikut nafsu lah. Kita boleh jadi hamba kepada nafsu, kita boleh jadi hamba kepada syaitan, kita boleh jadi hamba kepada harta, kita boleh jadi hamba kepada pangkat, kita boleh jadi hamba kepada orang lain sendiri. Dan hakikat itu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya walaupun kita berstatus hamba, tapi kita mempunyai banyak peluang untuk pilih yang mana satukah yang layak menjadi tuan kita. Kita nak pilih nafsukah, atau kita nak pilih syaitan-kah, atau kita nak pilih Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Yang mana satu pilihan kita? Setiap masa we are given a choice to make a choice. Kita ada pilihan untuk buat decision, buat pilihan. Banyak pilihan. Dan kita
kita kena buat pilihan. Contoh, bangun pagi dengar azan subuh. Ada pilihan sama ada nak melayan rasa ngantuk kita, nafsu tidur kita, atau nak bangun dan menganggap bahawa Masya Allah, azan itu panggilan telefon macam nada dering dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, bayangkanlah pagi-pagi kalau pukul 4 pagi ada orang call, apa kita buat? Bangun kan, takut ada berita yang tak baik atau berita-berita yang ada benda penting yang sampai pada kita, kita bangun tuan-tuan. Tapi bila azan pukul berapa sekarang? Pukul 5? 40 lebih kurang kan? Azan subuh. Kita pun dah nantilah kejap lagi memang sangat. Kita pula yang disayang. Jadi kita tak merasakan itu adalah panggilan daripada Allah. Maka jadilah kita hamba kepada musuh kita. Jadi bila dah cerita macam tu, anak saya pun kata, okeylah, pergilah mandi lah tu maksudnya dia kan. Okay, saya kata, no, Wadah, come ni. Datang sini Wadah. Wadah ni mandi sebab apa? Sebab dengan cakap Umi kan? Ataupun dengan cakap Allah? Dengan cakap Allah Nabi, sebab Nabi ada pesan an-nasafatu minal iman. Pandailah pula kebersihan sebahagian daripada iman. Jadi sekarang ni kena mandi dan dia telah memilih Allah menjadi Tuhan. Samalah dalam kehidupan kita, tuan-tuan puan-puan, pilihan yang berada di hadapan kita. Nanti nak pakai tudung, contoh nak tutup aurat. Apakah pakaian yang kita pilih? Kemudian perkataan kita nak cakap dengan ibu dan ayah kita. Bentuk kata-kata yang mana yang kita pilih untuk cakap dengan ibu dan ayah kita? Adakah ikut perasaan? Adakah ikut hati? Adakah ikut apa yang Allah sarankan dan Nabi-Nya sarankan? Jadi kalau Nabi sarankan, falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nak cakap benda yang baik ataupun senyap. Jadi kalau ada rasa macam nak maki je, nak marah orang je, jadi mulut ni kena senyap. Sebab kalau nak bercakap, kata panduan Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi Masya Allah, hadis ini menerangkan bahawa jihad yang sebenar adalah jihad untuk terus-terusan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengorbanan kalau kita lihat dalam seluruhnya, macam mana Asma boleh sampai ke tahap itu. Kenapa? Kerana mereka nak mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan? Dan jihad kita untuk Allah sebab kita nak jadi hamba Allah yang cantik, hamba Allah yang disayangi. Tuan-tuan puan-puan, kita ni semua ada nafsu. Kita tak boleh buang nafsu ni. Tapi yang kita boleh buat adalah menjenakkan nafsu. Jadi nafsu yang paling rendah dipanggil amarah, yang tengah panggil lawamah, yang paling cantik adalah nafsu mutmainnah. Dan bila kita boleh mendisiplinkan seluruh nafsu ini supaya mendapatkan hanya redha Allah, kita dah sampai ke nafsu mutmainnah. Dan di akhirat nanti Allah akan panggil, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu-nafsu yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan Allah sangat meredai dan meridai. Jadi Masya Allah, kita ada nafsu, tapi nafsu ini kita kena perjuangkan jihad kita untuk jadikan dia grade A punya nafsu. Nafsu yang grade A, bukan buang, tapi kita jinakkan. Sebab kalau kita buang, memang tuan-tuan puan-puan, kalau puan tak ada nafsu nak pergi masjid, tak ada nafsu nak jaga kesihatan diri, tak ada rasa perasaan nafsu, ini dia motivation. Kalau dalam psikologi dia motive plus action. Kita ada motivation kita sendiri, ada daya, ada upaya, ada keseronokan untuk melakukan sesuatu. Baik, dan jihad inilah yang membawa kita untuk terus-terus mendapat status yang dikatakan sebagai nafsu mutmainnah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa hidup kita bukan semata-mata di dunia dan tak ada istilah pun 50-50, dunia 50, akhirat 50, ada boleh ke tak? So sebenarnya seluruhnya dunia ini adalah untuk akhirat. Sebab dunia ini dia adalah jambatan untuk mencapai kehidupan di akhirat. Kita tak mungkin dah masuk ke syurga atau neraka, na'udzubillah, pergi ke hari akhirat tanpa dunia. Kita kena tak nak melalui dunia. Jadi untuk itu, nak berada di atas dunia, kita kena pastikan setiap amalan perbuatan kita ini mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan, mohon izin tolong keluarkan masing-masing yang bawa smartphone. Kalau dia bawa smartphone, tolong keluarkan. Tak bawa smartphone, lekeh phone pun boleh. Apa-apa phone boleh.
buka, keluarkan kalkulator. Jadi kita buat sama-sama kira-kira, kita nak tengok sebenarnya kehidupan kita ini macam mana kita boleh memaksimalkan kehidupan ataupun umur kita, ya? Sebab kita ni dah masuk 1436 Hijrah. Jadi okey, kita nak kira amalan kita. Contoh apa puan? Amalan kita dah dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala kan. Biasanya umur yang Allah bagi, kalau ikut umur Nabi 63 tahun, ikut umur Khadijah 65 tahun baru wafat. Jadi kita ambil umur Khadijah 65 tahun. Kalau lebih daripada 65 tahun itu adalah bonus, ini rata-rata umur. Baik, dah keluarkan dah. Tulis 65. Tulis 65. Kita kena tolak yang pertama dulu 15 tahun. Kenapa kena tolak 15 tahun? Sebab 15 tahun adalah umur balik kita. Jadi ini tidak dikira pun sebagai amalan. Yang tolak siap-siap 15. 65 tolak 15 tinggal berapa tuan-tuan puan-puan? 50. Bagus. Okay, pandai pun matematik. Baik, daripada 50 tahun ini, kita lihat setiap hari keluar bekerja berapa jam? Keluar bekerja 8 jam. 8 untuk tempoh 65 tahun, 16 tahun. Tolak 16. Kita tidur waktu malam pula berapa jam kan tuan-tuan dan puan-puan? Ini setiap hari 8 jam. Tolak lagi 16 tahun. Okey. Kita makan. Sekali makan agaknya berapa lama? Tak perasan 1 jam. Sekali makan 1 jam. Ada? Tak ada kot. Berapa? 30 minit. Okey, setengah jam. Agak-agaklah makan setengah jam betul. Tadi kita makan 15 minit dia Ustaz. Okey, boleh dah setengah jam. Setengah jam, satu hari berapa kali makan? 5 kali. Sekali makan? 5. 3 kali. Kalau 3 kali bermaksud 1 jam setengah. Tolak 3 tahun. 1 jam setengah bersama dengan 3 tahun. Okey, apa lagi kita buat setiap hari? Kita tengok TV. Berapa jam tengok TV? Tu siap-siap menangis lah kan, yang Hindustan dengan Korea, sinetron gitu-gitu. Agak-agak berapa jam lah tengok TV? Tak pun berita bola ke apa ke, satu hari tu agak-agak berapa jam? 2 jam? 2 jam 2 jam? Setuju? 2 jam? Setuju? 4 tahun tolak. Tinggal berapa dah tu? Berapa tinggal? 11? Ya betul, 11 tahun tinggal. Tengok tu, ya Allah. Tolak lagi, setiap hari kita mandi dan juga kita bersihkan diri berapa? Berapa lama kan masa kita mandi tu? Tak siap, sekali sebelum pergi kerja setengah jam 2 kali dah kita mandi, 1 jam. Tolak kita. Kita tengok yang harian aja. Okey, yang ini sedikit gemetar. Tengok Facebook, tengok WhatsApp, tengok Instagram, media sosial. Agak-agak berapa jam lah satu hari? Setiap kali setiap minit setiap saat. Berapa jam kan ya? Agak-agak lah bantai je. 5 jam? Ada 5 jam? Tak ada Agak-agak berapa jam? 6 jam. Okey, 5 jam tu 5 jam ke banyak ke sikit tu? 5 jam banyak. Jika kita ambil lah 4 jam kita boleh tak? Setuju 4 jam? Tak? Ke lebih lagi? Lebih lagi? Kita ambil 5 jam 10 tahun. Contoh perempuan tinggal berapa tahun? Tinggal berapa tahun tu? 1 tahun. Ya Allah. Itu belum cerita shopping lagi. Itu belum cerita yang lebih-lebih tidur lagi tu. Kan? Itu belum cerita lagi yang chat-chat dekat kedai kopi lagi tu. Ya Karim. Itu belum lagi yang smoking lagi kan? Isap rokok tak lagi tu kan? Tinggal setahun tuan-tuan perempuan. Takut. Ya Allah. Solat. Solat tak masuk lagi. Solat 5 kali 1 hari. Ya Karim. Kalau 5 kali 1 hari, 5 hari sekali. 5 kali sehari tuan-tuan perempuan. Sekali solat tu agaknya berapa lama? 10 minit. 10 minit. Oh, ya Allah. Itu tak pro. Kalau yang pro, yang pakar, 2 minit saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ambil 10 minit. Jadi ada 5 waktu solat, 50 minit kita gandakanlah 1 jam. Lebih kurang 1 jam. 51 jam. Dia lebih kurang 2 tahun. 2 tahun kita sampai ya kalau 65 tahun kan. Tolak 2 tahun, tolak setahun dah habis, hutang lagi setahun. Ya Allah ya Karim. -1. Jadi tuan-tuan puan, sebenarnya kalau kita nak depends on amalan kan, sebab tu Allah tak bagi amalan itu yang masukkan kita dalam syurga, sebab memang confirm tak cukup. Tapi perjuangan ataupun jihad untuk mendapatkan redha Allah dan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi marilah kita sama-sama kita hayati maksud la hijrah ba'da al-fath. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Sebenarnya ada lagi huraian tapi saya kira tak cukup. Walakinnal jihad maniyah. Tetapi ada jihad dan juga niat. Kita gabungkan dulu ini. Perjuangan kita adalah sentiasa menetapkan niat kita lillahi ta'ala dan mardatillah, untuk dapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi awal pagi bangun, buka je mata, niat ya Allah ya Tuhanku, seluruh hidupku pada hari ini adalah untukmu ya Allah. Bantulah aku mencapai redha-Mu, bantulah aku untuk mendapat rahmat-Mu, tunjukkanlah aku hidayah-Mu, dan ya Allah bantulah aku, bagi kekuatan untuk mencapai hidayah-Mu. Sebab kadang-kadang baru bagi hidayah tapi kita yang tak mahu mengambil dan mencapai. Doa macam tu tuan-tuan mahu buat seluruh perbuatan kita, termasuk bekerja di pejabat, tidur tadi 8 jam, masak lagi dan makan lagi, mandi lagi dan bersolek lagi, sebagainya dikira sebagai ibadah. Jadi saya Ustaz akan sebutkan pasal ibadah tadi kan, ada beberapa syarat. Antaranya nombor 1, niat lillahi ta'ala. Buat ini memang kerana Allah, bukan kerana nawaitu tadi tu yang saya sebut, yang menjadikan kita hamba kepada sesama manusia, hamba kepada manusia dan sebagainya. Yang kedua, pastikan perbuatan kita ini tidak bertentangan dengan syariat Allah. Janganlah pula ada air arak sahaja, minum arak kerana Allah, niat kerana Allah tak jadi, sebab perbuatan itu sendiri sudah perbuatan yang menyalahi ataupun haram. Yang ketiga, pastikan segala amalan kita ini mendatangkan manfaat dan faedah. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang beri faedah dan juga manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, hari ini kita sudah diajar berjihad untuk mengira waktu-waktu yang kita ada dan berbagi. Rupanya kalau sedikit kira saya tak dibagi. Belum masuk waktu solat tadi kan? Saya tanya kalau 10 minit tu kurang expert 2 minit je. Saya kata doa panjang habis kita. Tu 10 minit. Jadi tuan-tuan dan puan Allah sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di 2 pusingan yang lengkap. Jadi sebelum kita buat penutupannya, kita bagi masa bagi 2 orang panel ini untuk beri sedikit conclusion, kesimpulan. Kita sendiri pada Ustaz Farizal untuk memulakan panel ini sekarang saja. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulannya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang mana keuntungannya ialah kamu akan bebas daripada azab api neraka yang pedih. Berimanlah kamu pada Allah dan Rasul, dan berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa kamu. Yang demikian adalah yang terbaik sekiranya kamu mengetahui. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita betul yang disebutkan oleh Al-Fadilah Ustazah kita, kalau kita nak mengira-gira tentang umur kita, dikomparekan dengan amalan kita, siapalah kita ini? Rasanya kalau kita nak lihat umat-umat yang terdahulu yang umurnya panjang-panjang, zaman Nabi Nuh beribu-ribu tahun kemudian, Nabi Nuh menyampaikan dakwah 900 tahun lebih. Maknanya usia umat masa itu mungkin 1000 ke atas. Kalau zaman tu tuan-tuan,
Ada orang meninggal dunia umur 100 tahun dia kata apa? Muda-muda dah meninggal 100 tahun. Sebab apa? Sebab usia umat tersebut ribu tahun. Tapi kita kalau ada yang dah meninggal umur 100 tahun meninggal, panjangnya umur 100 tahun. Kerana apa? Kerana biasa-biasanya umur 80-70 tu dah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau berdasar semata-mata dengan amalan kita dalam tempoh kehidupan kita yang singkat, tuan-tuan, kita tak ke mana. Sebab itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan pada kita suatu rahmat amalan yang sedikit kita amalkan, pahalanya berlipat kali ganda. Banyak di antaranya amalan bersedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, dalam jalan sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya, seumpama seorang yang menanam sebiji benih menumbuhkan 7 tangkai dan mengandungi 100 biji setiap tangkai. Gandaan pahalanya satu, gambarannya satu dibalas dengan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Di sisi Allah lah lipat gandakan. Itu semua atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita umat Muhammad. Tinggal lagi apakah pembuktian kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sebagai kesimpulan pada malam ini bersempena dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sama-sama mempertingkatkan takwa dan iman kita kepada Allah dengan cara kita sanggup melaksanakan, berkorban harta dan jiwa melaksanakan segala tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk kita solat, Allah perintahkan untuk kita melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Maka itu di antara perintah-perintah Allah yang kita kena lakukan. Kerja amal ma'ruf nahi munkar itu bukan kerja-kerja ustaz je. Kalau kata saya ni bukan ustaz, jadi saya ni ya buat kerja dakwah ni, kerja dakwah ni kerja ustazah je. Tuan-tuan nak masuk jannah, masuk syurga ni siapa ni? Ustazah je ke atau siapa? Habis yang arkitek, yang engineer, yang doktor dan sebagainya tak nak masuk syurga ke? Tuan-tuan, kita semua bertanggungjawab untuk buat kerja amal ma'ruf nahi munkar. Ajak orang kepada kebaikan, cegah daripada kejahatan. Tak kira lah siapa. Tuan-tuan nak mengajak orang pergi masjid, tak perlu jadi doktor. Jom pergi masjid, tak perlu ada degree, tak payah. Ajak dia. Kalau kita mampu, kalau kita tak mampu nak ceramah dan tazkirah sebagainya, ajak orang pergi masjid. Itu pun merupakan satu dakwah. Cegah orang bila nampak masa, cegah, jangan. Ajak orang bayar zakat, ajak orang bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Itu pun merupakan dakwah dan amal ma'ruf. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan peristiwa hijrah Nabi SAW memberikan makna yang besar dalam kita merubah kehidupan kita. Mulai 1436 hijrah ini kita cubalah berazam untuk lebih baik berbanding tahun-tahun yang lalu. Kalau ada kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, teruskan dan tingkatkan. Kalau ada kelemahan, kekurangan dan kemaksiatan, berusahalah untuk kita sama-sama tinggalkan dengan niat seperti yang disebutkan oleh Ustazah tadi, dengan niat dan azam untuk kita meninggalkan kemaksiatan. InsyaAllah intansurullah yang disuruhkum, sepertinya bantu Allah, kita bantu agama Allah, Allah akan tolong dan bantu kita untuk mendapat keredaan di sisi ini, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kepada Ustazah untuk berbincang. Baik, kesimpulan saya muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetamu-tetamu Allah pada malam ini, sesungguhnya kita ni daripada masa yang kita kira, kita ni semua hidup dalam rugi. Allah dah sebutkan, Allah dah sebut dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa lagi wal 'asr, demi masa asar yang dah agak lewat, dah senja. Wal 'asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Tuan-tuan rugi, perempuan rugi, saya rugi, kita rugi, Ustaz Syafizan pun, Ustaz Syahafizan pun rugi.
Ustaz Farizan pun rugi, Ustaz Syafizan pun ada kat sini ya. Okay, semua rugi kita. Illa alladhina amanu, kecuali nombor satu orang yang beriman. Maka ambillah peluang untuk menghayati makna iman yang sebenar. Wa amilus salihat, dan juga orang yang beramal salih. Ini orang tak rugi. Wa tawasaw bil haq, yang sentiasa berpesan ke atas kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, yang berpesan tanpa ada had, tetapi sentiasa berpesan atas nama kesabaran. Maksudnya terus sabar, menasihati sesama kita. Jadi pastikan sebelum kita nak lakukan apa-apa, kita tergolong dalam 4 golongan. Mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, yang ketiga menasihati kerana kebenaran, dan menasihati dengan penuh kesabaran. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, dengan kesimpulan daripada Ustazah Isfadiah sebentar tadi, maka berakhirlah tajuk kita pada malam ini. Sempurnalah apa yang kita dah bincangkan pada malam ini tentang tanda hijrah dan pengorbanan kemanakah kita dah diberikan jalan-jalan, sudah diberikan tunjuk oleh dua ahli panel kita ke mana kita ke arah selepas ini. Apa yang kita perlu buat, masa yang kita ada, ke mana kita gunakan, umur yang kita ada sudah dikira-kira tadi, calculation sudah dibuat, bermakna kita perlu kejar masa yang ada, masa kita sekarang, tuan-tuan dan puan Allah sekalian. Jadi untuk itu terima kasih pada Lembaga Zakat Selangor wakilnya, terima kasih pada Tuan Nazir dan Tuan Pasir Masjid yang bersama-sama sudi untuk menjalankan program kita pada malam ini. Terima kasih dua ahli panelis kita, Fadil Ustaz Muhammad Farizal dan Al-Fadilah Ustazah Asfadiah Dasuki, yang memberikan ilmu dan sama-sama kita kongsi untuk kita dapat manfaatnya pada malam ini. Untuk itu, mari kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.